Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Nafatin Syamil di tim Afauzi, nama tim 10 DPM 18F1014. Hari ini saya ingin membincangkan tentang bagaimana aplikasi gadget mempengaruhi nilai kepribadian institusi keluarga masa kini. Apa itu gadget? Gadget merupakan suatu peranti ataupun instrumen yang memiliki tujuan ataupun fungsi spesifik yang amat berguna yang umumnya diberikan terhadap sesuatu yang baru. Contohnya, komputer merupakan alat elektronik yang memiliki pembaharuan berbentuk gadget iaitu laptop, notebook ataupun netbook. Dan telefon rumah juga merupakan alat elektronik yang memiliki pembaharuan berbentuk gadget iaitu telefon bimbit ataupun telefon pintar. Dalam perkembangannya, gadget yang dahulunya cenderung hanya dapat dimiliki oleh kaum kaya ataupun berada sahaja kerana harganya yang agak mahal pada waktu itu, kini dapat dimiliki oleh sesiapa sahaja kerana harga gadget yang berpatutan dan mampu milik. Namun, tidak akan terlepas daripada baik dan buruknya kesan aplikasi gadget ini. Teknologi jelas mempengaruhi perkembangan anak-anak. Pengaruh gadget terhadap institusi keluarga akan serba sedikit terjejas. Matlamat ringkasan ini adalah untuk mengetahui pengaruh gadget terhadap institusi keluarga serta mengetahui bagaimana cara untuk mencegah pengaruh buruk. Sebuah peranti teknologi merupakan media pembelajaran yang sangat efektif. Juga dapat membantu daya kreativiti anak jika pemanfaatnya diimbangi dengan interaksi dan dengan lingkungan sekitarnya dengan terlalu membebaskan anak di bawah umur menggunakan teknologi yang terlalu canggih seperti gadget, maka itu dapat mengubah perilaku seorang anak. Untuk itu, peranan orang tua dalam institusi keluarga adalah amat penting. Okey, saya Noraniza binti Cik, nombor kad matrik 10 DPM 18F1058. Okey, untuk keburukan gadget pula terdapat pelbagai keburukan yang kami kaji. Yang pertama, sebagai alat penyebaran bahan lucah, kerana di gadget terdapat pelbagai media sosial yang kita boleh masuk. Contohnya seperti Facebook, IG, Twitter, WhatsApp dan sebagainya. So, terdapat banyak bahan lucah yang disampaikan melalui WhatsApp, seperti grup-grup ataupun Facebook. Seterusnya, hubungan kekeluargaan akan semakin renggang. Pada masa kini, kebanyakan ibu bapa banyak mengabaikan anak mereka kerana sering terlibat dengan gadget. Walaupun di kedai makan ataupun di rumah, mereka tetap memandang kepada gadget tanpa merapatkan hubungan silaturahim bersama keluarga. Mereka lebihkan masa mereka bersama gadget. Selain itu, pembaziran masa. Apabila kita terlalu lama bermain dengan gadget, kita akan banyak membazirkan masa kita di situ. Dan seterusnya, pelajaran akan terjejas. Remaja zaman kini banyak menggunakan gadget bukan sebagai medium untuk mencari maklumat, tapi mereka menggunakan gadget-gadget tersebut sebagai medium untuk bermain permainan video, berhubung dengan orang jauh dan sebagainya, sehingga mereka tidak mengulang kaji pelajaran dan menyebabkan pelajaran mereka terjejas. Okey, akhir sekali, kesihatan juga boleh terjejas. Pada masa kini, kita melihat ibu bapa memujuk anak-anak yang menangis dengan menggunakan gadget. Gadget merupakan bahan ataupun alat komunikasi yang boleh menyebabkan kesihatan terjejas, terutamanya pada kanak-kanak berusia bawah 2 tahun. Oleh kerana itu, ibu bapa perlulah mencari barang lain ataupun permainan lain untuk memujuk anak mereka yang menangis, kerana gadget ini boleh menyebabkan kesihatan anak mereka terjejas. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Nur Nadira binti Yusof. Hari ini saya akan bincangkan satu topik berkenaan bagaimana aplikasi gadget mempengaruhi nilai kepribadian institusi
keluarga pada masa kini. Okey, tidak nafikan bahawa gadget ini telah mempengaruhi cara masyarakat mengendalikan urusan seharian mereka. Namun, adakah penggunaan gadget ini memberi manfaat terutama untuk semua peringkat umur? Okey, hari ini kita akan kupaskan berkenaan manfaat gadget terhadap semua peringkat umur. Manfaat utama sebuah gadget adalah mempermudahkan komunikasi dengan seseorang tidak kira dekat mahupun jauh beribu batu. Aplikasi gadget ini tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyampaikan sesuatu pesanan. Seterusnya, bukan gadget namanya jika tidak mampu memberikan satu informasi kepada anda sebagai pemiliknya. Informasi tersebut dapat mempermudahkan anda untuk melakukan sesuatu aktiviti. Contohnya, pada masa kini, negara kita mengalami pandemik COVID-19. Maka, pelajar-pelajar universiti, IPTA, IPTS dan pelajar sekolah, dengan adanya gadget ini, mereka mudah untuk mendapati maklumat berkaitan dengan pendidikan mereka ataupun pembelajaran secara atas talian. Wawasan yang bertambah merupakan manfaat gadget dari gabungan komunikasi lancar dan kemudahan informasi yang diperolehi. Kita semua tahu bahawa dengan komunikasi dan informasi merupakan salah satu unsur yang mendorong meningkatkan wawasan anda. Seterusnya adalah bukan rahsia lagi bahawa gadget juga bermanfaat untuk menghilangkan kepenatan anda melalui hiburan yang ditawarkan. Hiburan tersebut dapat berupa dalam bentuk muzik, permainan dan video dan lain-lainnya. Salam sejahtera, nama saya Pujashri Ravindran dan saya hendak menerangkan tentang langkah-langkah mengatasi penyalahgunaan aplikasi gadget dalam institusi keluarga. Pertama adalah memperbanyakkan aktiviti bersama keluarga. Contohnya, melakukan aktiviti yang sihat bersama anak anda seperti membuat kek bersama, menyiram pokok atau bersukan untuk mengurangkan lagi masa mereka dengan alat gadget. Kedua adalah menghadkan aplikasi gadget. Ibu bapa haruslah menghadkan penggunaan gadget ini kepada anak-anak dengan adakan peraturan di rumah jika ingin menggunakan gadgetnya. Kaedah yang baik ialah merancangkan jadual masa. Contoh, ia dibenarkan untuk menggunakan alat peranti mereka pada hujung minggu atau semasa cuti sahaja. Ketiga adalah sentiasa mengawasi perilaku anak-anak. Ibu bapa juga perlu berhati-hati dengan apa yang anak-anak anda tonton atau berkaitan dengan alat gadget mereka gunakan. Dan sentiasa menasihati mereka untuk tidak mendaftar di mana-mana sosial media tanpa kebenaran. Keempat adalah jadikan gadget sebagai bahan ganjaran. Selaku ibu bapa, anda boleh menggunakan kaedah ini untuk menyuruh anak anda melakukan sesuatu. Sebagai ganjaran, mereka akan diberikan masa untuk bermain gadget. Sebagai contoh, dengan memasuk kereta, mereka akan mendapat 1 jam masa tambahan untuk menggunakan gadget. Di samping mengajar anak anda melakukan kerja-kerja rumahnya. Akhirnya, menggunakan gadget sebagai hukuman. Selaku ibu bapa, anda bermurah hati dan memberikan gadget untuk anak-anak anda. Jadi, anda juga turut boleh mengambilnya semula jadi. Jadi, gunakan gadget ini sebagai hukuman. Sebagai contoh, sekiranya mendapat B dalam prestasi di sekolah, mereka tidak boleh bermain gadget untuk sebulan. Selamat sejahtera. Nama saya Juwita Raja Kumar dari DPM 5A, nama Menteri DPM 18F1080. Bahagian saya adalah kesimpulan dan saranan. Kesimpulan yang boleh dibuat adalah semasa globalisasi yang tidak terkawal menyebabkan terjadinya perkembangan teknologi yang sangat ketara. Manusia di zaman sekarang hidup di masa yang sepanjang kecanggihan. Dengan semakin tingginya ilmu pengetahuan yang ada, menuntut setiap manusia untuk mengimbangi diri mereka dan hidup mereka di antara perkembangan teknologi itu dengan sendirinya. Segala macam keuntungan yang diberikan dari teknologi memaksa manusia untuk mahu tidak mahu memilikinya. Terus semakin canggihnya teknologi juga merubah cara pemikiran manusia menjadi sepanjang infektif. Dalam kehidupan seharian tidak sedikit pun kita melihat manusia di mana-mana tidak melepaskan diri mereka daripada gadget. Hampir semua manusia di dunia ini memilikinya. Dari anak-anak yang masih tidak bersekolah sampailah orang yang sudah lanjut usia juga memiliki gadget. Hidup manusia sekarang ini tidak terlepas daripada gadget. Apalagi kecanggihan yang ditawarkan oleh gadget sekarang ini semakin bertambah dan sangat cepat perkembangannya membuat gadget sudah menjadi kegunaan premier manusia.
dari segi komunikasi, menambah banyak kawan dari segi sosial dan juga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dari segi pendidikan. Gadget juga memberikan kesan negatif seperti dapat menyebabkan kerabunan, memudahkan rasa nasionalisme, menjadikan manusia menjadi apatis sampai maraknya penipuan dan ketidakstabilan kondisi ekonomi keluarga akibat keinginan memiliki gadget dari masa ke semasa. Ada juga saranan yang saya ingin memberikan adalah kita sebagai manusia yang beradab dan berpendidikan, kita haruslah memanfaat penggunaan gadget dengan sebaik-baiknya. Gadget hanyalah suatu alat yang memudahkan kita dalam melakukan sesuatu perkara. Bukanlah sebuah alat yang harus kita junjung tinggi. Kita harus memilih mana-mana keperluan yang paling penting bagi kita. Kita juga harus menilai sesuatu hal berdasarkan fungsi dan jurnalismenya, bukan berdasarkan trend atau gengsinya. Kita harus tetap waspada pada perkembangan gadget. Nikmatilah perkembangannya, tetapi jangan menerapkan konsumerisme dan pilih mana-mana jenis gadget yang benar-benar kita perlukan pada masa itu atau pada masa hadapan. Seterusnya, tetaplah menjaga komunikasi secara langsung sesama manusia. Ini hidup kita. Kita yang akan memilih dan menjaganya. Tempatkanlah sesuatu kepada tempatnya. Semua tergantung pada kita sebagai manusia. Bagaimana hendak menangani perkembangan gadget yang ada sehingga dampak positif menjadi lebih menonjol daripada dampak negatif dalam kegunaan sesebuah gadget. Jadilah manusia yang tepat dalam menentukan skala prioriti keperluan kita sehingga menjadi manusia yang lebih kualiti pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.